Bolehkah anda bayangkan jika saya memberitahu anda bahawa wujudnya satu cara untuk membersihkan arteri anda, mengurangkan keradangan saluran darah anda dan mendapatkan kembali tenaga yang meledak-ledak seperti yang anda rasakan 20 tahun lalu hanya dengan segelas sehari? Dengar sini baik-baik, kerana ini bukan satu fantasi. Saya tidak bercakap tentang silap mata. Saya sedang bercakap tentang biokimia tulen. Saya bercakap tentang mengaktifkan semula sistem peredaran darah anda menggunakan bahan-bahan paling mujarab yang telah dianugerahkan oleh alam semula jadi kepada kita. Bahan-bahan yang kemungkinan besar sudah ada di dapur anda, mengumpul habuk manakala anda pula menderita dalam diam. Peredaran darah yang lemah bukanlah satu hukuman mati dan ia juga bukan akibat yang tidak dapat dielakkan apabila usia semakin meningkat. Ia adalah satu isyarat amaran. Ia adalah jeritan tubuh anda yang meminta pertolongan. Kaki bengkak, urat varikos, urat simpul yang kelihatan seperti peta jalan raya pada kulit anda, tangan sejuk yang tidak dapat dipanaskan walaupun dengan sarung tangan, rasa kebas dan semut-semut yang berterusan. Adakah ia kedengaran biasa bagi anda? Kebanyakan pesakit saya menunggu sehingga masalah tersebut menjadi sangat teruk sehinggakan satu-satunya pilihan yang ada hanyalah pembedahan atau ubat-ubatan dengan kesan sampingan yang mengerikan. Tetapi anda lebih bijak daripada itu. Anda berada di sini kerana anda ingin mencegah, kerana anda ingin sembuh. Hari ini kita akan merungkai 6 ramuan utama dan saya beri amaran kepada anda. Apa yang akan anda pelajari hari ini boleh menjimatkan ribuan ringgit untuk rawatan perubatan anda pada masa hadapan. Jika anda menghargai kebebasan fizikal anda dan tidak mahu bergantung kepada sesiapa pada usia tua anda, langgam, subscribe saluran ini sekarang juga dan tekan butang suka pada video ini. Lakukan demi kesihatan anda. Lakukan demi masa depan anda. Jangan biarkan salah maklumat meragut kualiti hidup anda. Mari kita berterus terang. Perubatan moden kadang-kadang melupakan asasnya. Mereka membanjiri kita dengan pil-pil tetapi terlupa untuk memberitahu kita bahawa tubuh badan sebenarnya telah memberi amaran bertahun-tahun sebelum ia rebah. Adakah anda berasa kaki anda berat pada penghujung hari? Itu adalah stasis vena, darah bertakung dalam urat. Adakah anda termengah-mengah apabila menaiki tangga? Itu adalah kekurangan pengoksigenan selular. Ia bukanlah masalah orang tua. Ia adalah arteri yang sedang menjerit meminta pertolongan. Tetapi saya ada satu berita yang luar biasa. Perkara ini boleh dipulihkan, terpulih sepenuhnya jika anda bertindak hari ini. Anda tidak perlu menghabiskan wang yang banyak. Alam semula jadi adalah farmasi paling canggih yang wujud. Kita akan mulakan dengan kiraan detik dan saya jamin yang nombor 1 akan membuatkan anda terkesima. Tetapi mari kita jangan terburu-buru kerana nombor 6 adalah penyelamat nyawa yang diabaikan oleh ramai orang. Ramuan nombor 6. Air kelapa dengan halia. Anda mungkin menganggap air kelapa sebagai minuman di pantai, sesuatu untuk diminum ketika bercuti. Salah. Ia adalah salah satu pengaktif peredaran darah yang paling mujarab di planet ini. Tetapi, dan di sinilah rahsianya, ia hanya berfungsi pada tahap maksimum apabila anda menggabungkannya dengan halia segar. Mari kita analisis sains di sebalik perkara ini. Air kelapa sangat kaya dengan kalium. Kalium adalah mineral yang meneutralkan natrium, garam. Jika anda makan garam, arteri anda akan mengeras. Kalium pula melegakannya, merehatkannya. Ini adalah hidrolik asas. Tetapi apa yang menjadikannya unik ialah keupayaan penghidratan intraselularnya. Air biasa memang menghidratkan, ya, tetapi air kelapa masuk terus ke dalam sel. Sekarang, tambahkan halia. Halia mengandungi gingerol. Sebatian ini bukan sekadar perasa pedas biasa. Ia adalah vasodilator therma, pengembang saluran darah berasaskan haba. Apa maksudnya? Ia bermaksud ia memaksa saluran darah peripheral, pinggiran anda untuk terbuka melalui haba. Satu kajian yang diterbitkan dalam International Journal of Cardiology yang berprestij telah membuktikan bahawa pengambilan halia secara berterusan dapat mengurangkan tekanan darah sistolik dan diastolik secara signifikan tanpa perlukan pil. Bagaimana anda menyediakannya supaya ia menjadi ubat dan bukan sekadar minuman biasa? Ambil segelas air kelapa asli, tolonglah jangan gunakan minuman berbungkus yang penuh dengan industri gula dan tambahkan 1 sudu teh halia segar yang telah diparut. Biarkannya selama 10 minit. Minum pada waktu pagi.
4 kali seminggu. Hasilnya, pesakit saya melaporkan mereka merasai kehangatan yang menyenangkan mengalir di anggota badan mereka dalam masa 20 minit sahaja. Itulah darah yang kembali mengalir ke jari-jari yang sejuk itu. Jika anda pernah merasai kesejukan hingga ke tulang yang tidak dapat dihilangkan dengan apa-apa pun, tulis perkataan halia di ruangan komen. Saya ingin tahu berapa ramai daripada anda yang sedang berjuang dengan simptom senyap ini. Tulis sekarang, anda tidak bersendirian dalam hal ini. Mari kita beralih ke peringkat seterusnya. Ramuan nombor 5, kayu manis dengan madu manuka. Perhatian di sini kerana gabungan ini sangat kritikal bagi mereka yang bimbang tentang paras gula dalam darah mereka. Kencing manis dan peredaran darah yang lemah adalah ibarat kembar, di mana ada satu, yang satu lagi pasti akan menyusul. Mempunyai paras gula yang tinggi adalah seperti mempunyai serpihan kaca yang beredar di dalam arteri anda, merobek dinding dalamannya. Kayu manis adalah jawapannya, tetapi bukan sebarang kayu manis. Anda perlukan kayu manis Ceylon. Ia mengandungi proantocianidin. Molekul-molekul ini merehatkan dinding arteri dan mengurangkan keradangan kronik. Keradangan adalah musuh yang sebenar, bukannya kolesterol. Keradanganlah yang menutup laluan darah. Tetapi helah utamanya, perkara yang jarang diberitahu oleh doktor kepada anda ialah madu manuka. Berasal dari New Zealand, madu ini bukan sekadar pemanis. Ia adalah antibiotik dan ejen anti radang semula jadi, hasil daripada kandungan metil glioxalnya. Satu kajian dari University Toronto mendapati bahawa gabungan ini dapat mengurangkan kolesterol LDL yang teroksida yang berbahaya sehingga 15%. 15%? Bayangkan apa maknanya itu terhadap risiko serangan jantung anda. Bagaimana cara pengambilannya? Setengah sudu teh serbuk kayu manis dengan 1 sudu teh madu manuka di dalam air suam. Suam. Jika anda menggunakan air mendidih, anda akan membunuh enzim-enzim madu dan anda hanya meminum air gula. Jangan buat begitu. Minum 30 minit sebelum sarapan, 5 kali seminggu. Ini bukan sahaja membersihkan arteri anda, ia memberikan anda tenaga yang berterusan. Anda akan melupakan perasaan lesu pada pertengahan pagi. Jika anda sudah penat berasa letih, inilah penyelesaian anda. Dan ingat, jika kandungan ini telah membuka mata anda, pastikan anda telah melanggan atau subscribe. Kita sudah membina sebuah komuniti orang-orang yang berilmu dan sihat dan anda patut menjadi sebahagiannya. Ramuan nombor 4, jus seleri dengan parsley. Saya tahu apa yang anda sedang fikirkan. Doktor, bunyinya macam tak sedap langsung. Ia mungkin bukanlah rasa yang paling lazat di dunia, tetapi dengar sini. Ia adalah pembersih paip biologi. Jika kaki anda kelihatan seperti tiang Yunani kerana bengkak, ini adalah untuk anda. Seleri mengandungi sebatian kimia semula jadi yang dipanggil phtalid. Phtalid merehatkan otot licin di sekeliling arteri. Apabila otot-otot tersebut berehat, arteri akan mengembang, tekanan menurun dan darah mengalir seperti sungai yang bebas, tanpa rintangan. Jantung dapat berehat, ia berhenti bekerja dengan paksa. Dan Parsley adalah bom vitamin K dan vitamin C. Vitamin K sangat penting untuk menghalang arteri anda daripada mengalami kalsifikasi, pengerasan. Pernahkah anda mendengar tentang arteriosklerosis? Ia adalah keadaan di mana arteri anda bertukar menjadi batu. Parsley membantu mencegah perkara itu. Tambahan pula, campuran ini merupakan diuretik semula jadi yang paling mujarab yang pernah wujud. Ia menyingkirkan lebihan natrium ataupun garam dan cecair yang tertahan tanpa merosakkan buah pinggang anda. Tidak seperti ubat sintetik. Satu kajian dalam Journal of Ethnopharmacology menunjukkan bahawa ekstrak seleri mengurangkan tekanan darah pada tahap yang setanding dengan ubat-ubatan tertentu, tetapi tanpa kesan sampingan yang merosakkan hidup anda. Resipinya sangat ketat. 3 batang seleri, segenggam parsley, setengah gelas air. Kisar dan minum. Semasa perut kosong. 3 kali seminggu. Anda akan rasa bengkak anda surut. Anda akan rasa kasut anda kembali longgar kerana kaki anda tidak lagi bengkak. Ia adalah satu perasaan kebebasan yang mutlak. Saya ingin berhenti sekejap di sini. Pernahkah anda mencuba jus seleri dan merasai rasa yang kuat itu? Tulis hijau di ruangan komen jika anda berani mencubanya atau jika anda sudah mengetahui kehebatannya. Mari kita berterus terang tentang rasanya tetapi juga tentang hasilnya. Saya mahu baca komen anda. Sekarang bersedialah kerana kita sedang memasuki carta penghormatan. Podium. 3 ramuan teratas adalah golongan elit dalam peredaran. Ramuan nombor 3,
biji flax atau linseed kisar. Kita telah tiba di tempat ketiga dan ini adalah emas tulen untuk sistem kardiovaskular anda, terutamanya jika anda seorang wanita, walaupun lelaki juga mendapat manfaat yang sangat besar daripadanya. Kita sedang bercakap tentang menukar darah anda yang pekat dan perlahan menjadi cecair yang vital dan dinamik. Biji flax atau linseed adalah sumber tumbuhan yang paling kaya dengan omega 3 yang wujud dalam alam semula jadi. Tetapi ia bukan sebarang lemak. Ia adalah asid alpha-linolenik. Mengapa ia sangat kritikal? Kerana ia memastikan membran sel-sel anda sentiasa fleksibel. Anjal. Arteri yang kaku akan pecah. Arteri yang fleksibel akan menyesuaikan diri. Kita mahukan arteri yang fleksibel yang mampu menahan tekanan tanpa rosak. Selain itu, ia mengandungi lignan. Sebatian ini melawan keradangan senyap, jenis yang tidak menyakitkan tetapi membunuh anda perlahan-lahan dari dalam. Mewujudkan plug atheroma yang pada suatu hari nanti, bam, ia menyekat aliran darah. Tetapi terdapat satu kesilapan besar yang dilakukan oleh 90% orang dengan biji flax. Mereka memakan bijinya secara bulat-bulat. Tidak boleh. Sistem pencernaan anda tidak dapat memecahkan kulit biji flax. Jika anda memakannya secara bulat-bulat, ia masuk dan keluar dalam keadaan yang sama. Anda membuang-buang anda ke dalam mangkuk tandas. Anda perlu mengisarnya. Universiti Manitoba menjalankan satu kajian yang sangat menarik. Pengambilan biji flax kisar setiap hari telah menurunkan tekanan sistolik sebanyak 10 mata dan diastolik sebanyak 7 mata. Supaya anda dapat gambarannya, ini adalah lebih baik berbanding hasil daripada kebanyakan pil yang dipreskripsikan di klinik dan ia tidak merosakkan hati anda. Cara penyediaan, 2 sudu besar biji flax kisar di dalam segelas air. Biarkan ia terendam selama 15 minit. Ia akan membentuk gel, sejenis musilaj. Minumlah ia. Gel itu adalah pelembap pemulihan untuk keseluruhan sistem dalaman anda. Minum pada waktu malam, 2 jam selepas makan malam. Semasa anda tidur, biji flax bekerja memperbaiki salur darah anda. Pada mulanya, teksturnya mungkin terasa pelik, saya akui. Tetapi apabila anda bangun keesokan harinya dengan kaki yang terasa ringan dan minda yang jelas, anda tidak akan mahu meninggalkannya lagi. Dan kita masih mempunyai 2 ramuan yang paling mujarab. Nombor 1 mampu menterbalikkan atau menghilangkan plak arteri menurut kajian klinikal. Jangan ke mana-mana kerana apa yang bakal saya kongsikan selepas ini akan mengubah kesihatan anda untuk selamanya. Ramuan nombor 2, air bunga raya dengan lemon. Kita telah tiba di tempat kedua dan inilah perkara menjadi sangat menarik dan lazat. Air bunga raya dengan lemon bukan sekadar minuman yang menyegarkan untuk makan tengah hari. Ia adalah ubat cecair kardiovaskular berwarna merah darah. Bunga raya atau hibiscus merupakan rahsia yang paling terpelihara oleh kebanyakan budaya purna untuk mengekalkan tekanan darah di bawah kawalan tanpa kesan sampingan yang memusnahkan. Dengarkan sainsnya. Bunga raya atau hibiscus padat dengan antosianin. Anda nampak warna merah pekat itu? Itu adalah ubat tulen. Antosianin merupakan sebatian yang menguatkan dinding kapilari anda, iaitu salur darah kecil, yang mana apabila ia pecah, ia meninggalkan kesan lebam yang teruk pada anda atau menyebabkan pendarahan pada mata. Tetapi apa yang paling mengagumkan ialah kesannya terhadap tekanan darah sistolik. Satu kajian yang diterbitkan dalam Journal of Nutrition, salah satu jurnal saintifik yang paling dihormati di dunia, membuktikan bahawa pengambilan teh bunga raya secara berterusan telah menurunkan tekanan sistolik sehingga 13 mata. 13 mata! Itulah perbezaan antara berada di zon bahaya untuk terkena stroke dengan berada di zon selamat. Dan ia mencapainya secara semula jadi, bertindak sebagai diuretik ringan yang tidak mengganggu keseimbangan elektrolit anda, tidak seperti pil yang mengeluarkan semua kalium anda dan membiarkan anda lemah. Sekarang, sentuhan ajaibnya, lemon. Lemon bukan sahaja mengandungi vitamin C, ia adalah ejen pengalkali, alkalizing, yang kuat yang melawan keasidan metabolik. Tubuh yang berasid adalah tubuh yang meradang. Tubuh yang meradang adalah tubuh yang sakit.
Dengan menambahkan lemon segar ke dalam air bunga haraya anda meningkatkan penyerapan antioksidan dan membersihkan hati anda, iaitu penapis utama darah anda. Cara penyediaan: rebus 2 sudu besar bunga haraya kering di dalam secawan air. Biarkan ia terendam selama 10 minit. Tapis dan tambahkan perahan separuh biji lemon. Minum semasa ia sejuk ataupun panas, tetapi minumlah ia setiap hari, secawan sehari. Ia adalah satu tabiat di mana jantung anda akan berterima kasih untuk setiap degupannya. Dan tolonglah jika anda ada sebarang keraguan sama ada anda boleh mengambil minuman ini bersama dengan ubat-ubatan semasa anda, tuliskan kepada saya di ruangan komen. Walaupun saya tidak dapat memberikan rundingan perubatan peribadi kepada anda di sini, saya boleh memberikan panduan. Jangan biarkan diri anda dibelenggu tanda tanya. Kita tiba di kemuncak. Ramuan nombor 1. Raja mutlak bagi kesihatan arteri. Ramuan nombor 1. Jus delima dengan beri biru, blueberries. Jika saya perlu memilih hanya satu remedi semula jadi untuk menyelamatkan arteri anda daripada tersumbat, saya akan memilih yang ini tanpa berfikir panjang. Jus delima dengan beri biru secara harfiahnya adalah pisau bedah cecair yang membersihkan arteri anda dari dalam. Delima adalah buah yang sangat ajaib. Ia mengandungi puni laga-lagin. Antioksidan ini sangat kuat sehinggakan teh hijau dan wain merah pun jauh ketinggalan. Ia mempunyai keupayaan unik yang telah dibuktikan dalam kajian klinikal untuk menembusi dinding arteri dan melarutkan plak kolesterol teroksida yang telah bertumpuk berdekad lamanya. Kita sedang bercakap tentang memulihkan kerosakan, tentang membersihkan paip yang tersumbat. Dan beri biru adalah penjaga kepada otak anda. Ia mengandungi pterosteldani, sejenis sebatian yang memperbaiki peredaran mikro di dalam otak. Jika anda mengalami kabus otak, brain fog, jika anda sering terlupa sesuatu, jika anda sukar untuk fokus, ia adalah kerana darah yang sampai ke otak anda tidak cukup. Beri biru membuka kembali laluan-laluan tersebut. Tetapi, inilah fakta yang akan membuatkan anda tergangam. Gabungan ini meningkatkan penghasilan nitrik oksida di dalam tubuh anda. Nitrik oksida adalah molekul kehidupan. Ia adalah gas yang dihasilkan oleh tubuh anda untuk memberitahu arteri anda, berehat, buka, biarkan darah lalu. Tanpa nitrik oksida, arteri anda akan tertutup dan tekanan darah akan naik. Dengan nitrik oksida, tekanan darah akan turun dan oksigen dapat sampai ke setiap cerodok. Satu kajian yang membawa revolusi dalam American Clinical Nutrition mendapati bahawa pengambilan jus delima setiap hari selama 3 bulan dapat mengurangkan ketebalan intima media karotid, arteri di leher yang menuju ke otak sehingga 30%. 30% kurang penyumbatan. Bayangkan apa maknanya itu bagi mencegah strok. Resipinya sangat mudah tetapi sangat mujarab. Setengah cawan jus delima asli tanpa tambahan gula, tolong baca label, dan segenggam beri biru. Kisar, minum 5 kali seminggu semasa perut kosong. Jika anda mengambil ubat pencair darah seperti warfarin, sila rujuk doktor anda sebelum bermula kerana campuran ini sangat kuat. Tetapi bagi mereka yang lain, ia adalah satu rahmat dalam bentuk cecair. Sekarang setelah anda mengetahui ramuan-ramuannya, saya ingin mengajar anda cara untuk menggabungkannya menjadi bom peredaran darah 10 hari. Satu tetapan semula keseluruhan untuk sistem anda. Eliksir peredaran darah 10 hari. Saya telah menyempurnakan resipi ini selama bertahun-tahun bersama pesakit-pesakit saya dan hasilnya secara jujurnya sangat menakjubkan. Anda akan mengambilnya selama 10 hari berturut-turut, berehat selama 5 hari dan ulang jika perlu. Anda perlukan setengah gelas jus delima, suku cawan beri biru, 1 sudu teh halia parut, jus perahan daripada separuh biji lemon, setengah sudu teh kayu manis, 1 sudu besar biji flax kisar yang disediakan secara berasingan dengan air, kisar kesemuanya kecuali flax yang telah menjadi gel dan kemudian campurkan bersama gel flax tersebut. Minum semasa perut kosong. Ia sangat pekat, warnanya merah dan ia sangat kuat. Rasanya seperti ubat semula jadi kerana ia memang ubat semula jadi. Sepanjang 10 hari tersebut, pastikan anda minum banyak air. Tubuh anda akan mula membuang toksin yang terkumpul dan ia memerlukan cecair untuk mencucinya.
Jika anda tidak minum air yang mencukupi, anda akan mengalami sakit kepala. Ia perkara biasa, ia adalah proses detoksifikasi. Amaran kritikal. Jangan lakukan kesilapan ini. Sebelum anda berlari ke dapur, saya perlukan anda untuk mendengar ini dengan penuh teliti. Terdapat beberapa kesilapan yang boleh merosakkan segala usaha anda atau malah menjadi bahaya. Ubat-ubatan. Jika anda mengambil pil untuk tekanan darah atau kencing manis, bincanglah dengan doktor anda. Remedi-remedi ini benar-benar berkesan. Jika tekanan darah anda turun secara semula jadi tetapi anda masih mengambil dos yang sama, tekanan anda mungkin menjadi terlalu rendah, hipotensi. Anda perlukan pemantauan. Organik. Gunakan bahan-bahan organik jika anda mampu. Racun perosak adalah toksin. Kita tidak mahu membersihkan arteri tetapi dalam masa yang sama memasukkan lebih banyak racun. Basuh segalanya dengan bersih menggunakan cuka dan soda penaik jika anda tidak mendapat bahan organik. Konsistensi. Ini bukan silap mata segera. Jangan sekadar minum segelas dan mengharapkan anda boleh berlari maraton pada keesokan harinya. Berikan ia masa, 3 minggu. Biologi memerlukan masa untuk membaiki tisu-tisu. Dengar cakap tubuh anda. Jika ada sesuatu yang membuatkan perut anda tidak selesa, kurangkan dos kepada separuh. Jangan paksa sistem tubuh anda. Tabiat. Jangan berangan untuk membersihkan arteri anda dengan buah delima selepas itu anda memakan burger dengan kentang goreng dan air berkarbonat. Bantulah tubuh anda. Berjalan kaki selama 20 minit. Tidur selama 7 jam. Testimoni sebenar yang memberi inspirasi. Saya ingin bercerita kepada anda tentang Maria, berusia 67 tahun. Dia datang ke klinik saya dengan kaki yang sangat bengkak sehinggakan dia tidak boleh memakai kasut. Dia menangis kerana kesakitan dan kekecewaan. Ubat diuretik daripada farmasi membuatkannya pening dan kekurangan kalium. Kami bermula dengan jus sadari dan pasli. Dalam masa 2 minggu, bengkaknya surut sebanyak 50%. Sebulan kemudian, dia boleh berjalan tanpa rasa sakit. Dia mendapat kembali kehidupannya. Atau Carlos, 45 tahun, seorang eksekutif yang tertekan, stres. Tangan dan kakinya sejuk beku walaupun pada musim panas. Peredaran darah periferalnya sangat lemah. Dengan air kelapa dan halia, dalam masa sebulan, tangannya kembali hangat. Dia mengatakan kepada saya, "Doktor, saya rasa macam ada pemanas dalam badan saya." Dan Ana, 52 tahun, yang menderita urat varikos yang menyakitkan. Dia menggabungkan air bunga habiskan pada waktu siang dengan biji flax pada waktu malam. Dalam masa 3 bulan, kesakitan itu hilang dan urat-urat labah-labah di kakinya menjadi hampir tidak kelihatan. Ini bukanlah kes-kes yang terpencil. Mereka adalah orang-orang yang sebenar yang telah membuat keputusan yang sebenar. Anda boleh menjadi kisah kejayaan yang seterusnya. Kesilapan biasa yang mensabotaj kemajuan anda. Saya telah melihat ramai orang gagal disebabkan perkara-perkara remeh. Jangan jadi salah seorang daripada mereka. Tidak sabar. Mereka mahukan hasil dalam masa 2 hari. Alam semula jadi bergerak perlahan tetapi pasti. Berlebihan. Kalau 1 sudu tu elok, 3 sudu mesti lagi bagus. Tidak. Mematuhi dos adalah kunci untuk mengelakkan kesan sampingan. Mencampurkan semuanya. Jangan mulakan dengan ke-6 ramuan pada hari pertama. Tubuh anda akan jadi keliru. Mulakan dengan 1 atau 2, gilirkan dan bereksperimen. Lupa minum air. Jika anda mengambil biji flax tetapi tidak minum air, anda akan mengalami sembelit. Biji flax perlukan air untuk berfungsi. Menyerah kalah akibat krisis penyembuhan. Pada beberapa hari terawal, anda mungkin akan berasa sedikit letih atau sakit kepala ringan. Itu adalah tubuh anda yang sedang membuang sampah. Jangan berhenti. Minum lebih banyak air dan berehat. Ia pertanda bahawa remedi itu sedang berfungsi. Strategi tambahan untuk meningkatkan hasil. Selain daripada meminum elisir-elisir ini, terdapat helah fizikal yang boleh mempercepatkan proses tersebut. Urutan sendiri. Selepas meminum minuman anda, urut kaki anda menggunakan minyak rosemary atau pudina dari bawah ke atas. Ia membantu peredaran darah kembali ke jantung. Venous return. Angkat kaki ke atas. 10 minit sehari dengan meletakkan kaki anda lurus bersandar pada dinding sebelum tidur.
graviti akan melakukan kerjanya untuk anda. Ia akan mengeringkan cecair yang terkumpul. Pernafasan. Tarik nafas dalam-dalam. Diafragma bertindak seperti pam yang membantu jantung anda untuk menggerakkan darah. 5 minit pernafasan sedah sudah cukup untuk memberi oksigen kepada seluruh sistem anda. Mandi secara kontras showers. Akhiri mandian anda dengan 30 saat siraman air sejuk pada kaki anda. Saya tahu ia memang susah, tetapi ia akan mengecutkan saluran darah dan melatihnya. Ia ibarat senaman gimnastik untuk saluran darah anda. Pergerakan. Jika anda bekerja sambil duduk, bangun setiap jam. Gerakkan kaki anda. Betis adalah jantung kedua anda. Apabila anda menggerakkannya, anda mengempam darah ke atas. Pemakanan pelengkap. Apa yang patut anda makan? Saya tidak akan memberikan anda diet yang ketat, tetapi tambahkan bahan-bahan ini. Vitamin E, kacang badam, biji bunga matahari, minyak olive. Ia melindungi sel darah merah anda. Vitamin C, buah kiwi, lada benggala, buah sitrus. Ia menguatkan kapilari darah anda. Magnesium, bayam, coklat galam. Ia merehatkan arteri anda. Dan tolonglah, kurangkan garam industri, lemak trans dan gula. Ketiga-tiga ini adalah pemusnah utama sistem peredaran darah. Bilakah anda akan melihat hasilnya? Minggu pertama, tenaga bertambah, tidur lebih lina. Tangan kurang sejuk. Minggu kedua, kekejangan pada waktu malam berkurangan. Kaki kurang terasa berat. Bulan pertama, kapasiti fizikal bertambah baik. Bengkak yang kelihatan berkurangan. Tekanan darah lebih stabil. Bulan kedua, daya hidup yang diperbaharui. Ujian darah anda akan mula menunjukkan kebenaran. Paras kolesterol dan trigliserida sedang menurun. Langkah berjaga-jaga terakhir mengikut usia. 40 hingga 60 tahun. Anda masih sempat untuk mencegah. Gunakan delima, biji flax dan kayu manis. Serang keradangan dan kolesterol sekarang. Plus 60 tahun. Lakukan dengan lebih lembut tetapi konsisten. Mulakan dengan sideri dan parsley untuk mengurangkan keradangan, kemudian barulah delima. Kesabaran dan konsistensi adalah rakan baik anda. Sediakan buku catatan, diari. Catatkan perasaan anda dari skala 1 hingga 10 setiap hari. Ambil gambar kaki anda. Ukur tekanan darah anda. Fakta-fakta ini tidak pernah berbohong dan ia akan memastikan anda tekan termotivasi apabila rasa malas mula menyerang. Dan tolonglah kongsikan perkembangan anda. Tulis, saya bermula hari ini di ruangan komen jika anda mahu mengambil alih kawalan. Saya mahu melihat komitmen itu secara terbuka. Bagi mereka yang mahu melangkah lebih jauh, pertimbangkan untuk menyertai sebagai ahli saluran ini. Anda akan mendapat akses kepada panduan yang lebih mendalam dan jawapan secara langsung. Tetapi dengan apa yang telah saya berikan kepada anda pada hari ini, anda sudah pun mempunyai kuasa di tangan anda. Jangan tunggu sehingga terkena serangan jantung. Jangan tunggu sehingga berlakunya trombosis, darah beku. Pencegahan adalah ubat yang paling bijak dan paling murah yang pernah wujud. Tubuh anda adalah sebuah tempat ibadat, bukannya tempat pembuangan sampah. Layanlah ia dengan penuh rasa hormat dan ia akan membalasnya dengan memberikan kesihatan dan tenaga. Terima kasih kerana mempercayai perubatan semula jadi. Kita jumpa dalam video yang seterusnya. Kesihatan dan peredaran darah yang baik untuk semua. Sekarang, setelah kita merungkai 6 ramuan utama, saya ingin berkongsi dengan anda strategi lanjutan yang membezakan antara orang yang sekadar cuba memperbaiki kesihatan mereka dengan mereka yang benar-benar mengubah kehidupan mereka. Kerana mengetahui tentang ramuan ini hanyalah separuh daripada pertempuran. Mengetahui cara untuk menggunakannya dengan bijak, cara untuk menyepadukannya ke dalam rutin anda dan, di atas segalanya, cara untuk mengelakkan kesilapan yang dilakukan oleh 99% orang adalah apa yang akan memberikan anda hasil yang berpanjangan.
Pernahkah anda tertanya-tanya mengapa dua orang boleh mengambil remedi yang sama tetapi mendapat hasil yang sama sekali berbeza? Jawapannya terletak dalam butirannya. Dan hari ini saya akan memberikan anda butiran tersebut. Mari kita bercakap mengenai sinergi, kuasa penggabungan. Ramai antara anda yang telah bertanya kepada saya, "Doktor, bolehkah saya campurkan semuanya dalam satu minuman yang meletup?" Jawapan ringkasnya ialah, mari kita berhati-hati. Tubuh anda bukanlah pengisar industri. Jika anda memberikan 6 vasodilator dan penipis darah semula jadi yang sangat kuat pada masa yang sama pada hari pertama, anda boleh menyebabkan tekanan darah turun mendadak atau sakit perut yang teruk. Kuncinya ialah putaran atau giliran yang strategik. Ibaratkan sistem peredaran darah anda adalah sebuah taman. Anda tidak menyiramnya menggunakan hos bomba secara mengejut. Anda menyiramnya dengan lembut tetapi secara berterusan. Berikut ialah cadangan emas atau terbaik saya bagi pelan peredaran darah untuk tempoh seminggu. Isnin, Rabu dan Jumaat fokus pada pembersihan mendalam. Minum jus celery dengan parsley semasa perut kosong. Ini akan menyingkirkan lebihan cecair dan natrium yang terkumpul dari hujung minggu. Buah pinggang anda akan berterima kasih kepada anda. Selasa dan Khamis, dedikasikannya kepada pembaikan arteri dan otak. Sediakan jus delima dengan berry blueberry. Berikan arteri anda dos antioksidan secara besar-besaran untuk melawan plak ateroma. Setiap hari, malam, inilah konsistensi memainkan peranannya. Sejam sebelum tidur, minum segelas air bunga raya dengan lemon atau jika anda lebih suka sesuatu yang lebih ringan untuk perut, minuman kanela atau kayu manis dengan madu manuka. Ini akan mengekalkan tekanan anda stabil semasa anda tidur, yang mana ketika itulah banyak kemalangan cerebrovaskular senyap berlaku. Dan air kelapa dengan halia, itu adalah wild card anda. Minum pada pertengahan hari apabila anda berasa tenaga anda menurun atau jika anda mahu keluar berjalan-jalan. Ia adalah minuman sukan semula jadi anda. Kesilapan tersembunyi yang mesti anda elakkan. Saya telah melihat pesakit yang kecewa kerana ia tidak berkesan untuk mereka dan apabila kami menyemak balik tabiat mereka, kami menemui musuh tersembunyi ini. Musuh putih. Tidak, ini bukan garam. Walaupun garam juga termasuk. Ia adalah gula putih atau gula proses. Anda boleh minum berliter-liter jus delima, tetapi jika anda menyertakan minuman berkarbonat atau pencuci mulut yang manis semasa makan tengah hari, anda sebenarnya sedang meradangkan arteri anda lebih cepat daripada apa yang boleh disembuhkan oleh delima. Gula mencipta lonjakan insulin yang merosakkan endothelium, lapisan dalam saluran darah anda. Jika anda ingin sembuh, kurangkan gula ke tahap minimum. Gunakan stevia atau madu manuka dalam jumlah yang sedikit. Itu sahaja. Gaya hidup sedentary, kurang bergerak yang terselindung. Doktor, tapi saya asyik bergerak kat dalam rumah sepanjang hari. Itu tidak dikira sebagai senaman kardiovaskular. Anda perlu berjalan kaki dengan niat, bersenam. Anda perlukan jantung anda untuk berdegup sedikit lebih laju daripada biasa selama sekurang-kurangnya 20 minit berturut-turut. Itu akan mengaktifkan pam otot pada kaki anda dan menolak darah yang bertakung ke atas. Tanpa pergerakan, tiada beredaran darah. Noktah. Dehidrasi kronik. Ramai warga emas kehilangan dari rasa dahaga mereka. Mereka beranggapan mereka telah minum air yang cukup, tetapi hakikatnya mereka mengalami dehidrasi. Darah pekat adalah darah yang perlahan. Darah yang perlahan membentuk darah beku, clots. Jika air kencing anda berwarna gelap, anda berada dalam bahaya. Minum air sehingga air kencing anda berwarna jernih. Ia adalah penunjuk aras yang paling murah dan berkesan yang anda miliki. Apa yang sebenarnya boleh diharapkan? Tempoh dan hasil. Mari kita bersikap realistik. Ini bukan pil ajaib yang selalu diiklankan di televisyen. Alam semula jadi bekerja mengikut kitaran biologi tubuh anda. Minggu pertama, anda akan berasa lebih kerap ingin membuang air kecil. Bagus, itu adalah sadari dan bunga raya yang sedang membuang cecair yang tertahan di pergelangan anda. Anda juga akan perasan bahawa tangan dan kaki anda kurang berasa sejuk.
Bulan pertama, jika anda konsisten, anda akan mula sedar bahawa anda tidak lagi cepat penat ketika menaiki tangga. Urat-urat labah-labah atau aranyitas di kaki anda mungkin akan kelihatan kurang merah dan kurang meradang. Proses pencernaan anda akan bertambah baik dengan ketara berkat khasiat serat daripada biji flax dan delima. 3 bulan. Di sinilah keajaiban yang mendalam berlaku. Paras kolesterol dan trigliserida dalam darah anda sepatutnya menunjukkan peningkatan yang ketara di dalam ujian darah. Tekanan darah anda akan menjadi lebih stabil. Awas, rujuk doktor anda jika anda perlu mengubah dos ubat-ubatan. Dan yang paling penting, anda akan berasa bertenaga kembali. Satu perasaan yang anda sangkakan telah hilang selama-lamanya. Soalan lazim yang ditanya semasa rundingan, konsultasi. Bolehkah saya minum ini kalau saya ada gastrik? Halia dan lemon mungkin terlalu kuat untuk perut yang sensitif. Jika ini adalah kes anda, mulakan dengan dos yang sangat kecil dan jangan sesekali mengambilnya ketika perut betul-betul kosong. Makanlah sekeping biskut jijirin penuh atau sesuatu yang ringan terlebih dahulu. Kayu manis dan madu adalah jauh lebih mesra pada perut, jadi utamakan bahan-bahan ini. Macam mana kalau saya ada kencing manis, diabetes? Jus delima mengandungi gula semula jadi, fruktosa. Walaupun ia bermanfaat, jangan ambil secara berlebihan. Hadkan saiz hidangan kepada setengah gelas dan campurkannya dengan air. Kayu manis adalah rakan karib anda. Ia membantu menurunkan glukosa. Gunakannya setiap hari. Dan sentiasa pantau tahap gula anda. Bolehkah kanak-kanak meminumnya? Secara amnya, ia tetapi dalam jumlah yang lebih kecil. Mereka tidak perlukan dos orang dewasa untuk membersihkan arteri. Air kelapa dan bunga raya adalah pengganti yang sangat baik untuk minuman berkarbonat buatan kilang bagi kanak-kanak. Biasakan mereka dengan makanan semula jadi sejak dari kecil. Plan tindakan segera anda. Saya tidak mahu anda tutup video ini dan melupakan semuanya pada keesokan harinya. Saya mahu anda mengambil tindakan sekarang juga. Pergi ke dapur anda. Periksa apa yang anda ada. Adakah anda ada kayu manis? Adakah anda ada lemon? Adakah anda ada bawang putih atau parsley? Gunakannya hari ini juga. Jangan tunggu sehingga anda membeli madu manuka import barulah nak mula. Mulakan dengan apa yang ada di tangan. Esok pagi, berbanding meminum kopi susu biasa anda, cubalah air suam dengan lemon dan secubit halia. Hanya dengan perubahan kecil itu, ia mengalkalikan, menetralkan asid tubuh anda dan mengejutkan peredaran darah anda. Jadualkan satu sesi berjalan kaki selama 15 minit sahaja. 15 minit. Pakai kasut yang selesa dan keluarlah. Tarik nafas dalam-dalam. Rasakan bagaimana darah anda sedang bergerak. Satu pesanan terakhir daripada lubuk hati. Pandang mata saya. Okey, pandang kamera. Tubuh anda adalah sebuah mesin yang sempurna yang direka untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Tetapi, ia memerlukan alat yang betul. Selama bertahun-tahun lamanya, industri telah membuatkan kita percaya bahawa kesihatan itu wujud di dalam sebotol pil yang mahal harganya. Mereka telah menjadikan kita bergantung kepada ubat, sentiasa ketakutan dan pasif. Hari ini, saya memulangkan kembali kuasa itu kepada anda. Saya menyerahkan kunci farmasi dalaman anda sendiri kepada anda. Peredaran darah yang lemah, urat varikos, simpul, keletihan kronik, ketakutan terhadap serangan jantung, ia tidak semestinya menjadi nasib atau takdir anda. Anda menggenggam ilmu di tangan anda untuk mengubah hala tuju kesihatan kardiovaskular anda. Ia tidak sukar, ia tidak mahal. Ia hanya memerlukan rasa sayang terhadap diri sendiri dan sikap yang konsisten. Bayangkan dalam masa setahun daripada sekarang. Bayangkan anda mampu bermain dengan cucu-cucu di taman tanpa tercungap-cungap. Bayangkan anda pergi melancong dan bersia-sia di bandar baharu tanpa rasa sakit kaki. Bayangkan anda berjumpa dengan doktor dan dia berkata kepada anda, "Wow, keputusan ujian darah awak lebih baik berbanding 10 tahun lepas. Apa yang awak dah buat?" Realiti sedemikian adalah tidak mustahil dan ia bermula dengan gelas jus hijau yang pertama, dengan cawan bunga raya yang pertama, dengan sesi berjalan kaki pertama yang dilakukan dengan penuh kesedaran. Jika video ini bermanfaat untuk anda, jika ia telah memberikan anda harapan dan alat praktikal, saya minta satu pertolongan. Kongsikan ia.
Hantarkan video ini kepada ibu anda yang sering mengadu sakit kaki, kepada rakan anda yang mempunyai kolesterol tinggi, kepada grup WhatsApp keluarga anda. Kesihatan adalah satu-satunya aset yang akan berlipat ganda apabila ia dikongsikan. Dan jika anda belum berbuat demikian, langgan, subscribe saluran ini dan aktifkan loceng notifikasi. YouTube tidak selalu memberitahu apabila ada video baharu dan anda pasti tidak mahu terlepas perkara-perkara yang bakal tiba. Remedi untuk daya ingatan, untuk sendi, untuk hati berlemak, fatty liver, kita akan merangkumi segalanya. Bagi mereka yang benar-benar komited, saya menjemput anda untuk menyertai keahlian saluran ini. Di sana, kita akan menyelam lebih dalam dengan menu mingguan, senarai beli belah dan sesi soal jawab secara langsung di mana saya boleh menjawab persoalan spesifik anda. Ia adalah pelaburan yang sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah yang akan anda belanjakan untuk satu sesi rundingan perubatan peribadi. Ingatlah, kesihatan anda adalah kekayaan terbesar anda. Jangan abaikan ia. Jangan serahkan tanggungjawab itu sepenuhnya kepada orang lain. Jadilah kapten kepada kapal anda sendiri. Terima kasih kerana berada di sini, kerana sudi mendengar dan kerana sudi belajar. Terima kasih kerana ingin menjadi versi terbaik diri anda. Ia sendiri sudah merupakan satu langkah gergasi. Dan ini hanyalah permulaan kepada perjalanan anda menuju kehidupan yang bermakna, penuh semangat dan bertenaga. Jumpa anda di video seterusnya. Dan ingat, teruskan bergerak, kekal terhidrasi dan berikan nutrisi kepada arteri anda. Jumpa lagi.